Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi dengan limpah kurnianya kerana kita dapat berkumpul pada pagi yang damai ini menghadiri seminar pembinaan dana pembangunan perintah ini. Saya rasa begitu bangga dan ucapkan terima kasih kerana telah diberi kesempatan untuk memberi ucap pertama seterusnya merasmikan seminar ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerjasama dan perkongsian lestari dalam penganjuran seminar ini secara jalinan kerja yang strategik di antara Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, CIDB, JKR, DBKL dan lain-lain agensi menjadi tunggak yang mantap untuk memberi laluan kepada SPRM, terutamanya dalam menyusun strategi ke arah memerangi rasuah dalam industri pembinaan. Syabas saya ucapkan kepada semua agensi yang terlibat. Agensi pembinaan sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam negara kita. Malah hampir separuh daripada bajet tahunan kita melibatkan sektor pembinaan. Walau bagaimanapun, dengan jumlah pendaftaran kontraktor yang lebih besar, 60,000, ini bukan jumlah yang besar yang kerajaan kalau dalam boleh merupakan satu keluarga yang cukup besar. Jadi apabila keluarga yang besar nak bagi makan semua orang agak susah. Dan ada banyak kerana banyak cerita. Terutamanya apabila ada saja tender tak dapat, SPRM akan jadi tempat mengadu. Setiap kali apabila tender tertentu dikeluarkan dan keputusan dibuat, SPRM kerap mendapat surat keluhan dari semasa ke semasa. Kadang-kadang pada satu ketiga, satu kontraktor dapat, pada masa itu dia terdiam. Tetapi apabila dia tak dapat, dia pula yang mengklaim kepada SPRM. Dan yang agak menyusahkan SPRM ialah, bukan susahlah, tapi kita minta supaya memudahkan kita, iaitu apabila memberi maklumat mengatakan simpulan-simpulan rasuah, yang komplainnya bukan orang yang dapat ataupun mana-mana pihak yang terlibat, tetapi selalunya yang komplain orang yang tak dapat dan orang yang tak terlibat. Bila kita minta berjumpa dan mendapatkan keterangan, selalunya yang dicerita, dia kata saya pun mendengar cerita daripada yang mempunyai cerita, menceritakan. Dalam sejarah-sejarah Melayu, perkataan itu selalu dikeluarkan. Tapi bagi kita, ianya satu signifikan, satu perkara yang signifikan kerana ianya menggambarkan tentang keluh resah masyarakat terhadap sistem pembinaan yang ada. Walau bagaimanapun, saya ingin maklumkan bahawa melalui NKRA, kerajaan berusaha untuk meningkatkan ketulusan dari segi soal perolehan dalam negara kita. SPRM bersama-sama pihak NKRA cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa tahap ketulusan cukup tinggi supaya mengurangkan keluhan masyarakat. Ini amat penting kerana dengan peningkatan ketulusan dalam urusan perolehan, ianya dapat sepatutnya mendapat mengurangkan keluh kesah masyarakat. Saya berbalik daripada Afrika. Di sana kita ada mesyuarat mengenai pencegahan rasuah di sana. Di Afrika Selatan, mereka mengikut kaedah Malaysia juga, iaitu adalah, tapi tak adalah CIDB dengan PKK, tapi dia adalah bentuknya nak sama sikit, iaitu di mana Bumiputera memberi keutamaan. Di Afrika Selatan, sebarang pemberian kerja dan sekiranya kerja itu dialibabakan, ianya merupakan satu kesalahan jenayah. Dia tanya kat Malaysia macam mana? Kita tak tahulah kalau kat Malaysia salah jenayah, ramailah buat naik lori gitu. Takut saya dengarnya. Walau bagaimanapun, itu adalah merupakan di beberapa negara lain
beberapa proses keterusan telah mula dipertingkatkan. Kerana untuk memastikan bahawa yang hak mendapat hak, yang mempunyai kemampuan dan kepakaran diberi keutamaan, bukan mereka yang mempunyai kepakaran bentuk lain. SPRM pada masa ini memandang berat tentang keperluan kerajaan melihat aspek peranan orang tengah dalam pengurusan perolehan. Ini merupakan salah satu perkara yang mendapat perhatian, kerana kita berpandangan apabila wujudnya peranan orang tengah yang signifikan, ianya boleh memberi kesan kepada proses perolehan yang adil kepada masyarakat. Kerana peranan orang tengah ataupun Mr. Fixer, iaitu untuk memastikan yang boleh menjadi tak boleh, yang tak boleh menjadi boleh, ini harus diberi fokus supaya ianya dapat mengurangkan masalah-masalah yang dikatakan tadi, keluh kesah masyarakat, terutamanya dalam bidang pembinaan. Kerana bagi mereka yang benar-benar menjalankan kerja pembinaan, tempat perbincangan mereka adalah di site office. Tetapi bagi mereka yang menjadi orang tengah, tempat perbincangan mereka adalah di lobi-lobi hotel. Itu bezanya antara orang yang benar-benar menjalankan kerja dengan mereka yang benar-benar mengerjakan perolehan ini. Itu yang kita berpendapat bahawa kerajaan harus memberi penekanan kepada aspek peranan orang tengah. Dan perkara yang kedua yang juga SPRM memberi penekanan ialah tentang unsur-unsur memblacklistedkan syarikat-syarikat yang terlibat dalam rasuah. SPRM telah pun mencadangkan 2 syarikat gergasi yang terlibat dalam pemberian rasuah, dan SPRM berjaya dapat menyenarai hitamkan syarikat tersebut. SPRM juga berjaya menyenarai hitamkan 1 syarikat lokal yang terlibat dalam perbuatan rasuah, melibatkan projek yang berjumlah beratus juta ringgit, tetapi terdapat elemen rasuah dalam siasatan kita, dan kita telah mencadangkan pada kerajaan untuk senarai hitamkan mereka ini, dan akhirnya kerajaan bersetuju menyenarai hitamkan mereka. Bagi kita, bagi kerajaan, sekiranya rasuah berlaku dalam proses perolehan, ianya mestilah dilihat secara serius, dan syarikat-syarikat yang terlibat haruslah menerima hukuman sewajarnya. Perkara ini adalah selaras dengan usaha-usaha antarabangsa, iaitu United Nations Convention Against Corruption, dan juga usaha-usaha di peringkat yang lebih luas. Di negara-negara lain, sebagai contoh, beberapa syarikat besar telah pun disenarai hitamkan kerana terlibat dalam perbuatan rasuah. Dan kita sedang berbincang dengan pihak Jabatan Peguam Negara untuk mewujudkan elemen corporate liability, iaitu kebertanggungjawaban pihak korporat dalam kerja-kerja mereka. Kebertanggungjawaban korporat ini bermaksud apabila mana-mana syarikat, termasuk ahli lembaga pengarahan, terlibat dalam perbuatan rasuah, maka syarikat tersebut boleh didenda. Sebagai contoh, apabila salah seorang pekerja syarikat tersebut memberi rasuah kepada mana-mana pegawai kerajaan dan ditangkap kerana memberi rasuah, tindakan undang-undang jenayah diambil ke atas orang yang memberi rasuah, tetapi tindakan saman juga boleh diambil, ataupun civil offence boleh diambil ke atas syarikat dengan mendendakan syarikat itu dalam jumlah yang tertentu.
Di Amerika misalnya, syarikat besar, syarikat Siemens, telah didenda lebih kurang 900 juta ringgit US kerana terlibat dalam pemberian rasuah. Syarikat Alcatel juga telah disaman dan terpaksa bayar beratus juta kerana memberi rasuah. Bagi untuk memastikan bahawa masyarakat korporat bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan rasuah tidak berlaku, itu sebabnya SPRM sedang berbincang dengan pihak Jabatan Peguam Negara untuk mencadangkan bahawa mewujudkan corporate liability ini dalam negara kita. Dengan cara tersebut, syarikat-syarikat mestilah mempunyai dasar yang jelas, iaitu tidak mahu dan tidak akan terlibat dalam mana-mana pemberian rasuah, termasuklah untuk memastikan pekerja-pekerja mereka ataupun pegawai-pegawai mereka terlibat dalam pemberian rasuah. Itu sebabnya kerajaan melancarkan melalui NKRA itu CPI, Corporate Integrity Pledge. Corporate Integrity Pledge adalah akte janji oleh pihak swasta untuk bekerjasama dengan kerajaan mendukung undang-undang pencegahan rasuah dan usaha-usaha pencegahan rasuah dengan 8 perkara. Dan salah satu perkara yang penting ialah syarikat akan berjanji mempunyai satu dasar yang jelas dan bertulis, iaitu menentang perbuatan rasuah dan tidak mahu terlibat dalam perbuatan rasuah. Dengan cara seperti itu, ianya akan mengurangkan masalah rasuah, kerana pada tahap 010 kita dapati bahawa hampir setengah tangkapan oleh SPRM melibatkan orang yang memberi rasuah. Terdapat satu perubahan yang besar dalam masyarakat perkhidmatan awam, di mana banyak pegawai perkhidmatan awam telah mula mengambil tindakan ke atas mereka yang memberi rasuah. Hari ini terdapat beberapa orang mempunyai syarikat berada mendapat free lodging di penjara selama 3 tahun kerana memberi rasuah kepada pegawai kerajaan. Ramai yang sedang dibicarakan kerana memberi rasuah. Tetapi kita nak pergi menjangkau setapak lagi, iaitu bukan saja mengambil tindakan ke atas mereka yang memberi rasuah, tetapi kepada syarikat tersebut. Kerana it take two to tango. Dia melibatkan dua pihak, yang memberi dan yang menerima. Sekiranya yang memberi tidak mahu memberi, maka separuh daripada masalah kekurangan. Dan sekiranya yang menerima tidak mahu menerima, maka komplitlah proses pemberasan rasuah ini akan berjaya di dalam negara ini. Oleh yang tersebut, saya dengan ini merasakan bahawa usaha seminar pada hari ini tepat pada masanya. Ianya dapat membincangkan perkara-perkara daripada hati ke hati. Ianya bukan saja merupakan satu seremonial ataupun satu upacara berbentuk seremoni untuk majlis, kerana kehadirannya atas diarah ataupun dikehendaki. Tetapi yang lebih penting ialah suara tuan-tuan dapat dibawa, dan silalah memberi pandangan-pandangan kepada penganjur untuk kita bawa kepada pihak kerajaan, terutamanya di dalam usaha untuk menentang pihak-pihak orang tengah yang dikenali sebagai konsultan ataupun orang-orang yang boleh menjadikan, dalam bahasa pasalnya, mereka ini adik-beradik dengan David Copperfield, iaitu ahli-ahli silap mata yang boleh menjadikan perkara yang tak betul jadi betul, yang tak boleh jadi boleh. Pihak kontraktor yang merajui usaha pembangunan perlu menyiapkan diri dengan nilai-nilai murni yang tinggi dalam proses pembangunan dan pembinaan. Selaras dengan usaha kerajaan untuk memerangi rasuah, maka seminar seumpama ini diadakan bagi mendalami aspek kefahaman mengenai impak negatif jenayah rasuah, serta mengkaji dan menutup ruang dan peluang rasuah di dalam industri pembinaan dan pembangunan. Akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ditujukan kepada pihak SPRM Kuala Lumpur, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, serta semua agensi dan individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan seminar ini.
Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan seminar Jana Pembangunan Integriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Abu Kasim